ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi berhimpun di dalam bilik kuliah ini untuk kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan buku yang kita baca pada minggu lepas, ya. Dan insya-Allah ini adalah merupakan kuliah ketiga kita membaca kitab Ummahatul Mukminin, Zaujat Sayyidil Mursalin, yang bermaksud ibu-ibu kepada orang yang beriman dan isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mana kita insya-Allah hari ini akan membicarakan ataupun kita akan bermula dengan muka surat yang ke-44 di dalam kitab ini ataupun di dalam buku ini, iaitu membicarakan tentang baki kelebihan Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid. Kelebihan Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid, iaitu yang merupakan isteri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam kuliah yang lepas telah pun saya menceritakan serba sedikit berkaitan dengan nama beliau, perkahwinan beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur beliau ketika mana berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah pun kita bincang dalam kuliah yang lepas, yang mana saya sebutkan di sana ada dua pendapat dalam kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Ada yang mengatakan umur Khadijah waktu berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umur Khadijah pada waktu itu 40 tahun. Ada yang mengatakan umur Khadijah waktu berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 20 lebih. Ada yang kata 40, ada yang kata 20 lebih. Berdasarkan pandangan ulama, kedua-dua pandangan ulama ni, kedua-duanya adalah pandangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Kedua-dua mereka berbeza pendapat disebabkan tidak ada riwayat yang jelas. Tetapi yang kita biasa dengar 40, yang tu saya tak nafikan, itu adalah pendapat yang masyhur. Tetapi berdasarkan kepada penilaian saya, wallahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Tetapi berdasarkan kepada kajian saya, riwayat yang mengatakan Khadijah bintu Khuwailid ketika bernikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam umur beliau adalah 40 tahun, ia datang daripada jalur Al-Waqidi. Waqidi merupakan seorang ulama yang pakar di dalam bidang sirah, tetapi ulama-ulama Islam apabila Waqidi ini meriwayatkan sesuatu yang menyanggahi orang lain, maka mereka akan menolak riwayat Waqidi. Oleh kerana itulah kalau kita tengok sebahagian daripada ulama-ulama moden yang mengkaji riwayat sirah ni, sebahagian daripada mereka tidak menerima riwayat ini dan mengatakan riwayat 20 lebih itu lebih utama kerana ia datang daripada jalur Ibnu Ishaq, yang mana Ibnu Ishaq merupakan perawi yang lebih kukuh ingatannya berbanding Al-Waqidi. Kenapa? Kerana yang pertama dari sudut itulah, dari sudut sanad. Yang keduanya kerana kalau kita tengok Khadijah binti Khuwailid dengan Nabi SAW mempunyai anak yang ramai. Jadi ia lebih sesuai kalau umurnya 20 lebih lah. Kerana pada waktu itu lebih produktif. Lebih produktif. Baik. Kita sambung kepada perbahasan kelebihan Khadijah binti Khuwailid yang lain, iaitu muka surat yang ke-44. Khadijah radhiyallahu anha membelanjakan hartanya untuk dakwah. Ini merupakan salah satu daripada sumbangan besar Khadijah. Kita telah pun bercerita pada kuliah yang lepas bagaimana Khadijah bintu Khuwailid menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi menerima wahyu kali pertama. Khadijah menyelesaikan persoalan yang bermain di minda Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Jibril datang berjumpa dengan Nabi, yang mana pada waktu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tahu pun yang datang kepada dia adalah Jibril. Maka Khadijah menyelesaikan masalah itu dengan membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Waraqah bin Naufal, yang mana Waraqah bin Naufal merupakan seorang yang mengikuti ahli kitab, mengikuti kitab yang diturunkan oleh Allah
yang merupakan kitab-kitab sebelum daripada Al-Quran, dan akhirnya Waraqah bin Naufal memberitahu kepada Nabi kita bahawasanya dia telah dilantik menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahawasanya dia telah menjadi rasul, dia telah menjadi nabi yang diberikan wahyu oleh Allah Azza wa Jal untuk mengajar masyarakat, untuk mengajar manusia keseluruhannya. Maka ini sumbangan besar Khadijah. Kita tengok sumbangan yang lain yang dikatakan di sini, Khadijah radhiyallahu anha membelanjakan hartanya untuk dakwah. Bukan hanya Khadijah ini menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya Khadijah ini menyelesaikan masalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana menerima wahyu kali pertama. Khadijah juga beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perempuan yang pertama yang beriman di dalam dunia ini. Sehingga kan Ibnu Hajar mengatakan bahawasanya siapa-siapa yang masuk Islam pada zaman tu selepas Khadijah, maka Khadijah akan mendapat pahala. Kenapa? Kerana Khadijah telah menunjukkan satu contoh ikutan yang baik. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Atau kama qal, yang bermaksud sesiapa yang menunjukkan jalan yang baik, maka dia akan mendapat pahala bagi amalan tersebut, dan dia akan mendapat pahala bagi mereka yang mengikutinya sehinggalah ke hari kiamat. Maksud siapa yang masuk Islam kerana mendengar cerita Khadijah, sesiapa yang masuk Islam kerana mengambil semangat Khadijah, maka Khadijah akan mendapat pahala sehinggalah ke hari kiamat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kelebihan Khadijah ni kita dah cerita dalam kuliah yang lepas, dan kuliah yang ni disebutkan juga Khadijah bukan hanya sekadar orang yang pertama beriman daripada kalangan wanita, tetapi juga Khadijah menggunakan hartanya, membelanjakannya kepada jalan dakwah. Seperti mana yang saya sebut di situ, Khadijah radhiyallahu anha merupakan individu yang penting dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana Khadijah radhiyallahu anha telah membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja dengan memberikan semangat dan motivasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga dengan memberikan hartanya demi untuk memastikan dakwah suaminya tersebar dan diterima oleh masyarakat Mekah pada ketika itu. Khadijah menggunakan harta kerana kita semua tahu Khadijah merupakan seorang perempuan yang ada perniagaan sendiri, businesswoman, seorang perempuan yang ada harta. Sebab itu dia gunakan hartanya itu untuk menyebarkan dakwah suaminya, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan hakikat ini ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan Aisyah, yang mana Aisyah mengatakan, apa lagi nak diingat kepada wanita yang telah tua gigi pun dah tak ada. Kerana Aisyah ni dia muda. Jadi bila Nabi asyik teringat daripada Khadijah, Khadijah pada masa tu dah wafat, dan Khadijah ni kalau hidup lagi dah tua lah kan. Jadi Aisyah kata, apa lagi nak diingat kepada perempuan yang telah gugur giginya itu. Maksud mulut dah merah. Merah tu maksud gusi lah, gigi dah tak ada. Sesungguhnya Allah Ta'ala, kata Aisyah, telah menggantikan kepada engkau dengan seseorang yang lebih baik daripada itu. Maka secara tidak langsungnya Aisyah macam nak kata Aisyah ni lebih baik daripada Khadijah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah dalam hadis ni? Tuan-tuan boleh tengok kalau kita tengok, dan hadis ni ada dalam Musnad Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ma abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha. Qad amanat bi iz kafara biyan nas wa saddaqatni iz kadzabani an-nas wa wasatni bimaliha iz haramani an-nas wa razaqani Allahu azza wa jalla waladaha iz haramani auladan nisa. Sanad dia sahih, riwayat Imam Ahmad di dalam Musnad. Tuan-tuan boleh rujuk nanti. Baik, maksudnya
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Azza wa Jal tidak menggantikan aku dengan yang lebih baik daripada Khadijah. Bila Aisyah kata Allah dah ganti dengan yang sesuatu yang lebih baik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan yakinnya Nabi kata Allah tidak ganti kepada aku dengan yang lebih baik daripada Khadijah. Adakah maksudnya isteri Nabi yang lain tu tak baik? Tak, isteri Nabi semua baik belaka. Kita bukan golongan Syiah yang mengkafirkan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan golongan Syiah yang membenci isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun menafikan kelebihan-kelebihan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak. Kita ahli sunnah, kita menerima kelebihan isteri-isteri Nabi dan insya-Allah kita akan tengok kelebihan isteri-isteri Nabi ini seorang demi seorang. Jika diberikan kesempatan dan umur, insya-Allah ahli sunnah dalam masalah meletakkan kelebihan sahabat sangat adil. Jika ada kelebihan pada seorang sahabat, ia tidak bermakna kekurangan pada sahabat yang lain ataupun kehinaan pada sahabat yang lain. Bila Nabi SAW kata Allah tidak gantikan aku dengan yang lebih baik pada Khadijah, maksudnya tak ada yang lebih baik. Tapi yang lain tu baik juga. Cuma bila nak di-compare, nak dibandingkan yang terbaik di kalangan yang baik-baik, Khadijah Nabi kata yang terbaik. Khadijah Nabi SAW kata yang terbaik. Baik. Kenapa Nabi kata begitu? Nabi jelaskan kepada Aisyah radhiyallahu anha, qad amanat bi iz kafara biyan nas. Dia beriman kepada aku ketika mana manusia kufur kepada aku. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kalau kita tengok perjalanan dakwah Nabi ni, ketika mana Nabi di Mekah, bukan satu benda yang mudah, tuan-tuan. Nabi ni kena label dengan pelbagai labelan. Nabi SAW kena label dengan macam-macam label. Ada yang paling berat yang Nabi terima, labelan gila. Oh, gila ni. Gila ni tuan-tuan, satu tuduhan yang sangat berat. Kerana kita rasa kita cakap betul, orang duk olok-olokkan kita. Kan? Mana ada orang gila mengaku gila? Dia cakap macam tu lah. Kan? Jadi ini merupakan tuduhan yang berat. Ramai di kalangan orang pada masa tu yang ada pengaruh, yang ada kuasa, orang-orang politik tak ikut Nabi kebanyakannya. Siapa yang ikut Nabi kat Mekah? Yang ikut Nabi dekat Mekah ni adalah Abu Bakar, sahabat baik Nabi. Umar lah antara yang bangsawan, tapi kebanyakannya adalah bekas hamba. Dan juga orang-orang miskin, orang-orang lemah dan hamba-hamba. Jadi pada masa tu, untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah sesuatu yang mudah. Bukanlah sesuatu yang mudah. Ia merupakan satu perkara yang sangat sukar. Memerlukan pengorbanan yang sangat besar. Kan? Nak mempertahankan keimanan pada masa tu memerlukan kita menggadaikan reputasi. Memerlukan kita tadah telinga orang duk kutuk kita. Memerlukan kita ketahanan mental yang kuat untuk berdepan dengan kutukan orang. Jadi Khadijah binti Khuwailid bersedia. Kenapa? Kerana dia percaya bahawasanya suami dia tak pernah bohong. Dia percaya bahawa suami dia adalah seorang yang amanah. Sebab tu dia beriman dengan Nabi SAW. Dan benda ni dizahirkan dalam dialog yang setelah pun kita baca pada kuliah yang lepas, yang mana kata Khadijah, kalla wallahi la yukhzikallahu abada. Tidak. Bila Nabi kata dia takut, bila dia terima satu benda yang pelik, pengalaman yang pelik di Gua Hira, apa kata Khadijah? Kalla, tidak. Wallahi, demi Allah, la yukhzikallahu abada. Sekali-kali Allah Ta'ala tidak menghinakan kamu. Wahai suamiku, fa innaka latasilur rahim. Sesungguhnya engkau sentiasa menghubungkan hubungan silaturahim. Wa tahmilul kal, engkau sentiasa menanggung bebanan. Wa taksibul ma'dum, engkau sentiasa dapat meniaga untung yang orang tak dapat dan kau sedekahkan pada orang. Ada yang kata taksibul ma'dum ni kau beri sesuatu, yang orang lain tak beri. Dari sudut pemberian harta dan juga akhlak yang baik. Banyak tafsiran yang saya telah hurai dalam kuliah yang lepas.
Kemudian dia kata, wa taqrid dhaif, engkau memuliakan tetamu, wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau membantu dalam perkara yang betul, dalam perkara yang benar. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, perkataan ini diucapkan oleh Khadijah sebagai satu ucapan yang ikhlas, pujian kepada suaminya daripada seorang isteri yang menunjukkan memang dia yakin dari sudut akhlak suaminya, dan dia yakin Allah Ta'ala sekali-kali tidak akan mensia-siakan ataupun menghinakan suami dia. Maka sebab itu Khadijah beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun pada masa itu tak ada orang lain yang sanggup nak beriman dengan Nabi daripada kalangan bangsawan-bangsawan yang besar. Maka Khadijah beriman. Sebab itu Nabi ingat benda ni di antara orang yang awal. Sebab itu tuan-tuan, siapa-siapa yang masuk Islam awal di kalangan sahabat ni, mereka ada kelebihan yang tak ada pada orang yang masuk lewat. Walaupun mereka itu semuanya dihimpunkan dengan nama sahabatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi, tetapi yang awal masuk Islam lebih mulia daripada yang terkemudian kerana mereka telah menyahut seruan tu awal. Kerana mereka telah melalui pengorbanan yang berat itu lebih dahulu daripada orang yang terkemudian. Maka tak samalah darjat Khadijah ni jika nak dibanding dengan orang yang masuk Islam selepas pembukaan kota Mekah. Tak samalah kalau kita kata darjat Abu Bakar yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lama dengan sahabat yang masuk Islam dekat-dekat Nabi nak wafat. Walaupun mereka itu semuanya mulia, tetapi jika kita nak bandingkan dari sudut darajat, dari sudut darjat sesama mereka, sudah pastinya ada sahabat yang lebih mulia berbanding sahabat yang lain. Ini kelebihan. Sebab kadang-kadang kita ni tuan-tuan dan puan-puan macam itulah kan. Bila nak mempertahankan kebenaran, orang lain tak sokong, kita ambil jalan mudah. Apa dia? Wait and see. Kan? Wait and see. Tunggu dan lihat, tengok berapa orang nak sokong. Tak berani nak cakap. Saya lah tu kadang-kadang ada juga kan. Kita kata tak apalah, orang duk kecam ni biar dulu. Kita tahu apa yang berlaku itu mana satu yang betul. Tapi kadang-kadang kita rasa boleh kan? Aku nak sokong kan? Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung, yang hebat-hebat ni, mereka terus grab. Tahu aja kebenaran dibawa oleh Rasul, terus grab cepat tanpa ambil masa yang lama. Jadi ini merupakan satu kelebihan yang Allah Taala berikan kepada mereka yang masuk Islam awal. Wasaddaqasni iz kadzabani an-nas. Khadijah membenarkan cakap aku. Khadijah kata aku cakap betul. Ketika mana orang lain kata aku bohong. Tuan-tuan, pelik. Dulu kita baca kisah Juraij. Waktu kuliah kita adab mufrad kan. Kita dah baca dah kisah Juraij. Bagaimana Juraij ni dituduh oleh seorang perempuan. Dituduh oleh seorang perempuan yang perempuan tu memang kaki zina. Perempuan tu kata bila perempuan tu mengandung aja, dia kata ini anak Juraij. Sedangkan tu anak pengembala kambing yang dia berzina. Orang kampung terus pukul Juraij. Robohkan tempat ibadat Juraij. Sebab sedangkan dia tahu Juraij ni orang baik. Perempuan ni orang jahat. Macam mana satu orang tak seimbang pemikiran dia boleh percaya orang jahat punya kata untuk menuduh orang baik? Tak seimbang kan? Kita dah tahu dah perempuan tu kaki zina. Macam Piramli cakap lah, engkau ni dah tahu dia tu penipu. Muka dia pun muka penipu. Yang kau ni pandai-pandai pergi percaya cakap dia nak buat apa? Itu je punya pengajaran yang kita nak ambil, iaitu kita dah tahu dah orang tu memang jahat. Orang tu memang penipu. Kita nak pergi percaya cakap dia buat apa? Kan? Jadi, bila mana Khadijah ni mengenal Nabi SAW sebagai orang yang bercakap betul, sebagai orang yang bercakap benar, tiba-tiba orang yang tak apa nak baik bagi tahu Nabi ni bohong. Nak percaya cakap siapa? Nak percaya cakap orang yang tak apa nak baik ke nak percaya orang yang betul-betul baik? Tapi itulah manusia tuan-tuan. Dia suka untuk percaya apa yang orang ramai cakap. Dia bukan nak percaya apa yang fakta cakap. Dia bukan nak percaya apa yang fakta cakap. Dia nak percaya apa yang orang ramai cakap. Golongan malak, golongan majoriti. Maka sebab itu Islam ajar kita untuk melihat kepada hujah dan dalil. Maka Khadijah dalam isu ni, walaupun ramai orang kata Nabi ni pembohong, dia tahu Nabi SAW bukan pembohong. Dia tahu Nabi SAW bukannya orang yang ada kepentingan pun. Kalau kita tengok dalam kisah di antara Abu Sufyan dan Heraklius
bagaimana Heraklius bertanya soalan-soalan kepada Abu Sufyan yang pada masa itu merupakan musuh Nabi SAW. Abu Sufyan ni akhirnya masuk Islam lah. Pembukaan kota Mekah. Tapi ini berlaku sebelum. Waktu ni Abu Sufyan belum terima Islam lagi. Dia tanya soalan. Dia kata yang Muhammad ni, dia tanya tu sebab Nabi Muhammad SAW bagi surat dekat dia, ajak masuk Islam. Tu dia tanya dulu, Muhammad ni, waktu dia bawa ajaran ni, kan, ada tak sebelum ni tok nenek dia jadi raja? Abu Sufyan kata tak. Sebab apa? Sebab dia tak tahu Nabi ni bawa ajaran untuk apa. Kalau sebelum ni tok nenek dia ada jadi raja, mungkin dia buat ajaran ni, dia reka ajaran ni sebab nak dapatkan tahta tu semula, supaya orang lantik dia semula jadi raja. Tapi Abu Sufyan kata tak. Dia tak tiru ajaran orang lain sebelum ini. Yang di Arab tak ada siapa pun yang bawa ajaran macam dia. Tok nenek dia pun bukan jadi raja sebelum ni. Maka tak ada ruang untuk kita bagi tahu. Pernah tak dia mungkir janji? Heraklius tanya. Abu Sufyan kata tak pernah. Tapi Abu Sufyan masuk sikit lah. Dia kata sekarang ni kami ada perjanjian dengan dia. Itu perjanjian Hudaibiyah. Kami tak tahulah dia mungkir ke tak. Kami tak tahu apa yang dia akan buat pada perjanjian ni. Tapi akhirnya Nabi SAW memang terbukti Nabi tak mungkir janji. Nabi tak khianat. Nabi tak tipu. Sebab itu Khadijah percaya kat Nabi SAW. Sebab itu Khadijah boleh sebut perkataan yang menunjukkan bahawasanya akhlak Nabi ni mulia. Dan bukan hanya Khadijah. Nabi itu sendiri digelar Al-Amin ketika mana Nabi SAW berada di Mekah, dan sebelum daripada Nabi diutuskan ataupun Nabi mengaku dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada dia mengaku dia adalah Rasulullah, sebelum dia diutuskan sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang gelar dia Al-Amin. Bukan hanya sekadar gelaran yang orang bagi, bahkan orang betul-betul yakin dengan Nabi ni, sehingga kan orang bila nak simpan harta, simpan dekat Nabi. Tak nak simpan kat orang lain takut lebuh, tapi simpan dekat Nabi kerana mereka yakin Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu untuk melaksanakan, menjaga amanah yang diberi. Sebab tu bila nak hijrah aja, Nabi arahkan Ali untuk bedakkan semula harta-harta yang ada pada Nabi, harta orang yang disimpan. Wadi'ah dipanggil. Pemegang amanah untuk simpan harta orang. Ini dilakukan oleh Quraisy dan mereka tahu Muhammad ni memang tak pernah bohong. Sebab itu dulu saya pernah bawa satu kisah di mana Al-Akhnas berdialog bersama dengan Abu Jahal. Seperti mana yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir dia. Al-Akhnas bertanya kepada Abu Jahal. Dia kata kepada Abu Jahal, ditanya Abu Jahal satu soalan, dia kata, hal kana Muhammadan sadiqah? Dia kata, wahai Abul Hakam, golongan Quraisy panggil Abu Jahal ni Abul Hakam, bapa kebijaksanaan. Kita panggil dia Abu Jahal, bapa kejahilan, sebab dia lawan Nabi. Maka dia kata, ya Abul Hakam, Muhammad ni cakap betul ke tak? Muhammad ni cakap betul ke tak? Okey. Abu Jahal dia tak nak jawab lah mulanya, kerana dia rasa macam soalan ni bahaya kalau aku jawab. Tapi Akhnas ni dia desak juga Abu Jahal. Dia kata, urusan ni, jawapan ni, ya, hanya aku simpan antara aku dengan kamu. Hanya aku simpan antara aku dengan aku, tak beritahu orang. Jadi aku nak tanya engkau betul-betul. Ya. Aku nak tanya engkau betul-betul. Siapakah Muhammad? Adakah Muhammad ni orang yang bercakap betul ataupun dia ni memang pembohong? Maka kata Abu Jahal, wayhak, malang bagi kamu yang bertanya. Inna Muhammadan la sadiq. Sesungguhnya Muhammad adalah orang yang bercakap benar. Muhammad adalah orang yang bercakap benar, dia kata. Siapa dia tak? Abu Jahal cakap. Walakin iza zahaba Banu Qusay bil liwa'i was siqayati wan nubuwah fama yakunu li sa'iri Quraisy. Tapi dia kata kalau semua dapat kat Banu Qusay, sebab Nabi Banu Qusay. Kalau semua dapat kat Banu Qusay, liwa' dapat kat dia, ketenteraan, pemimpin perang dapat kat dia. Wasiqayah, bagi minum orang untuk haji pun dapat kat Banu Qusay, keturunan depa. Wan nubuwah, kenabian pun dapat kat keturunan depa. Fama yakunu li sa'iri Quraisy.
apa lagi yang tinggal pada orang-orang Quraisy yang lain? Kami tak ada kepentingan apa ke? Kami tak dapat apa-apa projek ke? Maka mereka juga mengakui tentang kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu Nabi ni cakap betul. Tapi kenapa mereka lawan Nabi? Kerana mereka ada kepentingan dunia yang mereka nak jaga. Ya, kerana ada kepentingan dunia yang mereka nak jaga, kerana ada keuntungan dunia yang mereka tak mau lepaskan. Maka bukan hanya sekadar mereka tak terima cakap Nabi, bahkan sampai kepada satu keadaan mereka mengatakan Nabi ni pembohong, sedangkan mereka tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bukannya pembohong. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bukan pembohong, Nabi bercakap betul. Tetapi sekadar untuk melepaskan, ya, orang kata apa? Sekadar untuk melepaskan geram, sebab Nabi punya ajaran ni boleh mengganggu gugat. Ya, mengganggu gugat apa yang aku punya, apa yang aku sedang ada sekarang ni. Kepentingan aku akan diganggu gugat oleh dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, mereka menolak sebahagian besar daripada kalangan golongan Quraisy ni, yang besar-besar ni, bangsawan-bangsawan ni menolak ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wasatni bimaliha, dan dia membantu aku dengan hartanya, idharamani nas, ketika mana orang lain tidak mahu memberikan aku apa-apa belanja ataupun memberikan, tak membantu aku pun dalam dakwah. Jadi Khadijah bantu. Tuan-tuan, orang kaya dalam dunia ni ramai. Orang kaya dalam dunia ni ramai, tetapi tak semua yang sanggup untuk menggunakan harta yang dia ada untuk melihat dakwah Islam ni subur. Bahkan kadang-kadang ada sebahagian daripada orang kaya yang kadang-kadang dia rasa tak ada kepentingan pun nak bantu. Dia kata ni aku cari sendiri, kau pergi cari sendirilah. Tapi Khadijah dia tak macam tu. Dia tahu dia ada harta. Dan rezeki ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kat kita. Harta ni Allah Ta'ala bagi kat kita. Bukan sebagai ukuran kemuliaan semata-mata. Kerana kalau kaya tu menunjukkan kepada kemuliaan, sudah tentulah Nabi adalah orang yang paling kaya. Tetapi Nabi bukanlah orang yang paling kaya di zaman dia. Tapi Nabi taklah sampai kepada tahap fakir meminta-minta, taklah. Nabi hidup secukupnya. Tetapi Nabi bukan orang paling kaya di zamannya. Maka sebab itu kekayaan apa semua ni, ia datang sebagai satu ujian. Ia datang sebagai satu fitnah. Allah Ta'ala nak tengok sejauh mana kita uruskan kekayaan tersebut. Maka Khadijah telah berjaya menunjukkan satu contoh yang baik. Dia paling awal masuk Islam. Dia membenarkan Nabi yang paling awal. Kemudian, dia juga antara yang terawal memberikan hartanya untuk dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah saya nak kata, menyumbang kepada pembangunan agama, menyumbang kepada dakwah, tak semestinya tunggu kaya. Tak semestinya juga. Selagi mana kita ada lebihan harta, kita tahu benda tu merupakan benda yang bermanfaat untuk umat, maka kita buat. Kerana Allah Ta'ala akan hitung. Bukan pada kuantiti, tetapi kepada kadar pengorbanan. Ajruki ala qadri nasabik. Pahala kamu berdasarkan kepada kadar pengorbanan kamu, kadar keletihan kamu. Kerana kalau kita nak banding pemberian kita hari ini dengan pemberian sahabat, dari sudut kuantiti mungkin kita lebih lagi. Ada orang jutawan ni mungkin menyumbang pada agama juta ringgit, puluh juta, mungkin ratus juta. Kan kalau kita tengok orang-orang kaya di Saudi, orang-orang kaya di Kuwait, mereka mungkin memberikan pada agama untuk pembinaan pembangunan umat, buat sekolah agama, buat hospital, buat umpamanya masjid, mungkin juta, puluhan juta mungkin, yang tidak ditandingi oleh pemberian sahabat dari sudut kuantiti. Tetapi pengorbanan sahabat tu lebih besar, menyebabkan Nabi kata, la tasubbu ashabi fawallazi nafsu Muhammadin biyadihi law anfaqa ahadukum misla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, atau kama qal. Nabi mengatakan, jangan cela sahabatku, demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, kalau salah seorang daripada kalian menafkahkan menafkahkan emas sebesar bukit Uhud, ia tidak mampu lagi untuk menandingi pemberian sahabat yang sekadar satu tadahan tangan ataupun separuh daripadanya. Kenapa? Dari sudut kuantiti memang kita boleh lawan, tetapi dari sudut kualiti,
dari sudut kadar pengorbanan. Jadi saya pernah sebut satu benda dan saya selalu sebut, saya ulang dan saya akan ingat pesanan ni seorang sahabat saya. Dia pernah sebut pada saya satu benda yang menusuk jiwa saya dan saya pegang nasihat ni. Dia banyak bantu saya punya projek dakwah lah. Jadi bila bulan puasa dia akan bagi saya bantuan. Dia akan bagi saya orang kata apa? Sumbangan untuk NGO saya. Ada juga dia bagi sumbangan untuk projek-projek hadis yang saya buat. Kemudian saya bagi tahu kat dia, saya kata dia berpangkat Tan Sri. Saya kata, Tan Sri, untung jadi orang kaya Tan Sri. Banyak boleh bantu untuk dakwah. Banyak boleh menyumbang. Allah Ta'ala berikan kemuliaan pada orang yang ada harta ni. Tapi dia sebut satu benda, dia kata, Ruzaimi, saya nak pesan pada awak satu benda, dia kata. Allah Ta'ala ni kalau dia bagi pada kita sesuatu, kita doalah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal menyelamatkan kita dengan apa yang dia bagi kat kita. Tapi kalau kita nakkan sesuatu, bersungguh dah kita cari, nak dapat, tiba-tiba tak dapat, kita jangan beria-ria sangatlah, dia kata. Jangan beria sangat nak dapat. Kalau dah memang tak dapat, syukurlah dengan apa yang ada. Di mana Allah Ta'ala letak kamu, dan kamu boleh ingat Allah di situ. Kamu boleh menyumbang sekadarnya kepada agama Allah. Kamu boleh menggunakan sebaiknya peranan yang Allah Ta'ala letakkan kamu seperti mana yang kamu ada pada hari ini, maka kamu bersyukurlah, dia kata. Maka kamu bersyukur kerana itu adalah kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Jangan kamu terlalu impikan sesuatu yang kamu belum pasti adakah kamu mampu untuk melaksanakan ia dengan baik ataupun tidak. Belum tentu kalau kamu jadi kaya, kalau kamu jadi jutawan, belum tentu kamu akan jadi pemurah. Disebut kat saya macam tu. Sedangkan dia ni jutawan, tuan. Dia kata belum tentu kalau kamu jadi jutawan, belum tentu kamu akan jadi pemurah. Mungkin kamu akan lebih kedekut daripada apa yang kamu ada sekarang ni. Kerana kamu sayangkan harta. Kerana kamu rasa mungkin kamu yang usaha. Tiba-tiba orang datang kat kamu nak minta itu dan nak minta ini. Kan bila dah jutawan ni, ramai orang datang sebab orang kenal. Kalau belum jadi jutawan, orang tak kenal. Bila dah jadi jutawan, ramai orang minta tu, minta ni. Dah timbul perasaan dalam jiwa. Mungkin satu bisikan daripada syaitan. Aku yang cari duit, kau datang senang-senang nak minta. Mungkin datang bisikan tu dan kita terpengaruh, dia kata. Maka ujian Allah Ta'ala berikan kepada seseorang itu mengikut kadar di mana dia berada. Kalau dia kaya, mungkin datang bisikan yang lebih kuat daripada syaitan. Mungkin kalau dia berada di tempat ini, mungkin ujiannya begini dan begitu. Pastinya kalau kita berada di satu tempat, boleh menyumbang kepada agama, Allah Ta'ala berikan kita ni peranan yang baik, kita boleh berperanan dengan yang baik, maka syukurlah. Kalau Allah Ta'ala nak bagi lebih lagi, kita syukur dan kita doa. Moga-moga kita boleh buat yang terbaik di situ. Maka ucapan tu, tuan-tuan, memberikan saya satu orang kata apa, satu perasaan. Terima kasih kerana ada seorang sahabat yang mampu untuk memberikan saya peringatan. Kerana tak semua orang yang Allah Ta'ala berikan rezeki ni, yang banyak ni, tak semuanya boleh untuk menyumbang. Tak semuanya boleh untuk memikirkan tentang agamanya. Maka moga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dengan apa yang dibagi kita. Kemudian kata Nabi, warazaqani Allahu azza wa jalla waladaha. Allah Taala memberikan aku rezeki dengan anak-anaknya. Nabi ada isteri ni, Nabi ada anak ni dengan Khadijah dan juga dengan Maria Al-Qibtiyah, ya. Idh haramani auladan nisa, ketika mana Allah Taala tak bagi daripada isteri yang lain. Tak bagi daripada isteri yang lain. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Khadijah radhiyallahu anha adalah sebaik-baik wanita bagi umat ini. Kalau kita nak tengok, Khadijah adalah yang terbaik, ya, daripada kalangan umat ini. Turut dinyatakan bahawa Khadijah radhiyallahu anha ialah sebaik-baik wanita dalam kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu nisaiha Maryam wa khairu nisaiha Khadijah. Maryam ialah sebaik-baik wanita pada zamannya dan Khadijah adalah sebaik-baik wanita pada zamannya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kebaikan yang Nabi kata sebaik-baik ni bukan datang dalam keadaan ia bergolek. Tidak. Datang itu setelah pengorbanan dilakukan. Datang kelebihan itu, kemuliaan itu setelah
penat dan setelah berkorban. Mungkin ada di kalangan kita yang rasa, syoknya jadi Khadijah, syoknya dapat dipuji dalam hadis. Kalau aku hidup zaman Nabi, mungkin Nabi puji aku. Belum tentu, tuan-tuan. Kerana pujian yang datang kepada sahabat ni bukan datang begitu saja. Dia datang setelah pengorbanan itu telah dilakukan. Dia datang berdasarkan kepada kadar kepenatan yang mereka buat untuk agama ini, baru datang kemuliaan itu. Ya. Khadijah radhiyallahu anha dijamin syurga. Allah Ta'ala juga pernah memberi salam kepada Khadijah radhiyallahu anha serta menyampaikan berita gembira kepadanya. Allah kirim salam melalui perantaraan Jibril. Jibril pun kirim salam pada Khadijah, menunjukkan Khadijah ni orang mulia, orang baik, yang mempunyai peranan yang besar sehingga ia diiktiraf oleh Jibril dan disampaikan salam Allah oleh Jibril kepada Khadijah, iaitu akan diberikan rumah di dalam syurga yang dibina daripada permata, yang mana rumah di dalamnya itu tidak mempunyai kebisingan, tenang dan tiada kepenatan. Maksudnya, Jibril datang kepada Nabi bagi tahu, Allah kirim salam, aku kirim salam pada dia, dan tolong bagi tahu dia ni ada, Allah Ta'ala sediakan satu rumah dalam syurga yang tak ada kebisingan, tak ada kepenatan, hanya tenang je dalam tu. Ni Jibril bagi tahu waktu Khadijah hidup. Maka hal ini disebabkan Khadijah radhiyallahu anha telah bersusah payah dan berpenatan di dunia lagi dalam membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi Islam, dan Allah Taala menggantikan kesemua itu di dalam syurga. Dia penat dalam dunia ni, Allah Taala ganti sampai di negeri akhirat, sampai di syurga kau rehat. Tak ada bising, tenang. Tak seperti mana dalam dunia yang Allah Taala memerlukan ataupun mentakdirkan. Allah Ta'ala tak perlukan kepada kita sebenarnya. Allah Ta'ala mentakdirkan dia untuk berkorban bersama Nabi, berpenat-penatan bersama dengan Nabi. Allah gantikan dengan tidak ada penat di dalam syurga. Baik. Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Syaikhan, itu Bukhari dan Muslim, dengan sanad mereka daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, ata Jibrilun Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atat ma'aha ina fihi idam aw ta'am aw syarab, fa idza hiya atatka faqra 'alayha salam min rabbiha wa minni wa bashshirha bi baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fihi wala nasab. Yang bermaksud, Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang kepada Nabi, dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Khadijah akan datang kepada kamu membawa atat ma'aha ina, akan datang membawa bekas berisi kuah. Khadijah ni dia uruskan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata dia akan datang bawa kuah. Kuah ni apa? Idam. Idam ni orang Arab dia panggil idam ni sesuatu yang ada macam berair, sama ada minyak ataupun air yang digunakan untuk menyicah roti, untuk melembutkan roti. Itu idam. Sampai sekarang pun orang Arab kalau pergi Saudi masih guna perkataan idam, idamat. Ya. Maka akan berisi kuah. Au ta'am au syarab. Ataupun makanan atau minuman. Yang ni tuan-tuan, syak. Siapa yang syak? Bukan Jibril syak. Jibril sebut salah satu daripada tiga ni. Perawi yang syak. Seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qastallani. Dia mengatakan, ya, berlaku syak di kalangan perawi hadis. Dia tak tahu mana satu Jibril sebut. Tapi salah satu daripada tiga ni. Itu amanah mereka lah. Mereka tak ingat, mereka sebut, mereka tak ingat. Tapi salah satu ni, kami ingat salah satu. Cuma tak ingat yang mana satu. Okey. Baik. Maka jika dia tiba, bila dia datang aja, sampaikanlah kepadanya salam daripada Tuhannya dan daripadaku. Nampak? Sampaikan salam daripada Tuhan, sampaikan salam daripada Jibril. Maka Khadijah ni bukan jalan-jalan orang lah. Allah Ta'ala sampaikan salam kepada dia, Jibril sampaikan salam kepada dia. Besarlah Khadijah ni, sumbangan dia besar. Serta sampaikanlah khabar baik kepadanya dengan sebuah rumah di syurga yang diperbuat daripada mutiara yang tidak ada hiruk pikuk di dalamnya. Tak bising. Tak bising dalam dia. Bukan macam pasar, duk jerit-jerit. No. Tak bising, rumah dalam syurga telah tersedia dan juga tidak ada keletihan.
Kenapa Allah Ta'ala bagi pada Khadijah benda ni? Kerana dalam dunia Khadijah dah penat. Kerana dalam dunia Khadijah telah serabut membantu dakwah Nabi, mempertahankan suami dia berhadapan dengan golongan-golongan yang tak percaya dengan arahan ataupun ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini di antara kelebihan Khadijah yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tengok muka surat 48, kewafatan Khadijah. Setelah menjalani kehidupan bahagia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah radhiyallahu anha akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir. Maka Khadijah pun wafat. Peristiwa kewafatan Khadijah radhiyallahu anha berlaku pada bulan Ramadan menurut pandangan ulama sirah. Namun ulama berbeza pendapat tentang tarikh kewafatan beliau. Menurut Ibnu Hajar rahimahullah, seorang ulama hadis besar, Amirul Mukminin fil hadis, seorang yang bermadhab Syafi'i, yang hebat dalam hadis, dia mengatakan pandangan yang sahih ialah Khadijah radhiyallahu anha wafat 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah Khadijah wafat. Pada waktu tu juga Abu Talib wafat. Maka tahun tu dipanggil sebagai tahun duka cita, Amul Huzun, tahun duka cita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi betul-betul rasa tertekan pada waktu tu. Bila Abu Talib meninggal, bila Khadijah meninggal dunia, kedua-dua orang yang membantu secara langsung. Abu Talib yang memberikan pelindungan. Walaupun Abu Talib ni tak Islam, tapi dia beri pelindungan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khadijah, orang yang berkongsi hidup dengan Nabi, orang yang menenangkan Nabi sepanjang dakwah, orang yang mula-mula beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang membenarkan segala cakap Nabi. Tiba-tiba Allah Taala jemput ke rahmatullah, maka tahun itu dipanggil sebagai tahun duka cita. Bila Abu Talib meninggal dunia, tuan-tuan, Abu Talib meninggal ni Nabi sedih daripada 2 perkara lah. Yang pertama sebab Nabi tu sebab Abu Talib tu pak saudara Nabi. Dia yang menjaga Nabi daripada kecil. Kemudian dialah yang memelihara dakwah Nabi ni, dia bagi laluan. Walaupun dia tak beriman, tapi dia bagi laluan. Dia lindungi Nabi, orang tak boleh buat apa kat Nabi. Maka bila dia meninggal dunia, tak adalah orang yang nak melindungi Nabi lagi. Nak melindungi orang Islam. Sebab itu bila Abu Talib meninggal je, serangan kepada orang Islam, penyiksaan terhadap orang Islam tu jadi kuat lagi. Penyiksaan terhadap orang Islam tu kuat kerana Abu Talib yang lembut, yang lunak kepada Islam ni dah tak ada. Dan yang kedua yang menyedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu tu adalah Abu Talib ni meninggal dalam keadaan tidak beriman. Nabi sayang kat dia, tapi dia tak beriman dengan Nabi. Nabi pujuk dia untuk masuk Islam. Ya am, qul la ilaha illallah, kalimah uhajju biha laka indallah. Wahai bapa saudaraku, sebut la ilaha illallah. Satu kalimah yang aku boleh untuk gunakan berhujah di hadapan Allah untuk menyelamatkan kamu. Tapi Abu Talib tak mau sebut perkataan itu. Bukan kerana Abu Talib tak reti nak sebut. Abu Talib tahu perkataan tu, dia boleh sebut perkataan tu, tetapi dia tahu perkataan itu adalah perkataan yang sangat besar. Perkataan itu merupakan perkataan yang mengubah kepercayaan dia, yang mempunyai, kita kata, yang mempunyai satu tuntutan ataupun satu tanggungjawab yang besar, yang terpaksa menolak segala jenis Tuhan melainkan hanyalah Allah. Maka sebab tu dia tak sebut perkataan tu. Ya? Sebahagian ulama memberikan ataupun cuba untuk mencari hikmah. Kenapa 2 orang ni Allah Ta'ala wafatkan dulu sebelum Islam menang? Patutnya bagilah Islam menang dulu. Tiba-tiba tak menang. Lepas tu, dia orang ni meninggal pula. Kena lagi kuat. Ada yang kata kerana nak memberikan orang Islam ni pembersihan, ataupun kita kata latihan supaya mereka lebih cekal dan lebih kental. Jadi bila Abu Talib dah tak ada, dia punya cabaran tu makin besar, tuan-tuan. Siksaan tu makin besar. Siksaan tu makin keras.
Sehingga ada yang mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengadu kenapa tak didoa kepada kami, ala tad'u lana ala tastansiru lana, tidakkah kau berdoa kepada kami ya Rasulullah, tidak kami minta tolong kepada Allah untuk kami. Antaranya Khabbab bin Al-Arat, seorang pemuda yang sangat masyhur, ya. Maka ada juga yang mengatakan bahawasanya supaya ia menjadi isyarat daripada Allah, kemenangan Islam ni bukan di atas tangan siapa-siapa, melainkan mesti datang daripada Allah. Mesti datang daripada Allah. Kalaulah kata Islam tu menang di tangan Abu Talib, mungkin orang akan kata itu sebab Abu Talib tolong dia tu. Kalau Abu Talib tak tolong, tak menang tu tak? Mungkin ada yang berfikiran begitu. Mungkin ada yang menggunakan hujah tu. Allah Ta'ala maha bijaksana, dia tutup jalan tu. Dia tak bagi pun orang cakap Islam ni menang atas tangan Abu Talib. Sebaliknya Islam menang dalam keadaan yang tidak disangka-sangka. Siapa sangka Nabi SAW sebagai seorang yang keluar daripada Mekah dalam keadaan sembunyi, dalam keadaan dikehendaki, menyorok di dalam gua Sur bersama dengan Abu Bakar, kemudian keluar daripada Mekah ke Madinah tidak menggunakan jalan yang biasa, pergi bersama dengan orang Madinah yang pun bukan orang yang dikenali sebagai tokoh besar, tetapi akhirnya membina kekuatan. Akhirnya Nabi Muhajirin yang awalnya diketawakan oleh orang-orang Quraisy, yang awalnya dianggap sebagai lemah oleh orang-orang Quraisy, akhirnya bersama dengan orang-orang Ansar datang ke Mekah, membawa kekuatan, membawa tentera, dan akhirnya berjaya membersihkan semua perbuatan syirik yang berada di Mekah pada ketika itu. Siapa sangka, tuan-tuan? Tak ada siapa sangka, tak ada siapa duga. Akhirnya Allah Ta'ala memberikan kemenangan. Maka Allah Ta'ala menyebut, kalau kita baca surah An-Nasr, Allah Ta'ala sebut secara jelas, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Yang bermaksud apabila telah datang nasrullah, bantuan Allah, wal fath, dan pembukaan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah itu secara berkumpulan-berkumpulan, gerombolan-gerombolan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbihlah kepada Allah dengan memuji Allah, dengan menyebutkan segala puji bagi Allah, wastaghfir, dan minta ampunlah pada dia, minta istighfar pada Allah, innahu kana tawwaba, kerana Allah itu maha menerima taubat. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila datang kemenangan daripada Allah pada waktu itu, maka kita tahu bahawasanya kemenangan itu memang datang daripada Allah, bukan daripada makhluk. Tidak ada siapa pun yang boleh untuk memberikan kemenangan jika Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan. Tidak ada sesiapa pun yang boleh untuk memberikan kekalahan apabila Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, menjanjikan kemenangan pada sesuatu kaum. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ini merupakan janji Allah. Ini juga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khabbab, "Fawallahi la yutimmanna Allah hadzal amr hatta yasira ar-rakib min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wa dhi'ba ala ghanami." Atau kama qala, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila seorang pemuda yang bernama Khabbab bin Al-Arat datang kepada Nabi mengadu bagaimana dia diseksa, begitu payah dia menanggung bebanan siksaan kerana mempertahankan akidah dia datang jumpa Nabi, menunjukkan sahabat ni pun manusia. Ada juga yang dia tak tahan. Betul lah, manusia kan, bila kena seksa, mencari perlindungan, mencari Tuhan dia. Mencari Tuhan, minta Nabi SAW untuk doa kepada Allah, biar Allah berikan perlindungan kepada aku, kerana aku sekarang ini mempertahankan akidah, kepercayaan kepada dia. Maka Nabi SAW sebut kepada Khabbab. Nabi sebut kepada Khabbab bukan untuk mengecilkan Khabbab, tetapi Nabi nak bagi tahu kepada Khabbab, inilah tradisi
orang yang berjuang. Inilah tradisi orang yang membawa agama yang benar. Apa Nabi kata? Orang sebelum kamu, kerana mempertahankan agama ini, kepalanya digergaji sehingga terbelah dua. Dagingnya disikat dengan sikat besi. Madunah lahmihi wa idhamihi. Macam mana hadis tu saya lupa. Tapi Nabi maksudkan disikat dengan sikat besi sehingga gugur dagingnya dan uratnya daripada tulang. Ya. Maduna lahmihi wa asabihi min idham, yang bermaksud tidak ada orang kata apa, disikat tu dengan sikat besi, luruh habis daging, luruh habis urat, tak tinggal. Min adm, daripada tulang-tulang disikat. Kemudian tuan-tuan, semua tu Nabi kata sekali-kali tidak menjadikan mereka meninggalkan ajaran agama ini. Kemudian Nabi kata, demi Allah, la yutimmannallaha hadzal amr, Allah akan menyempurnakan urusan agama ini, hatta yasirar rakib, sehingga orang yang berjalan, orang yang bermusafir, orang yang menunggang untanya, orang yang menunggang kudanya, orang yang mungkin menunggang keldainya pada zaman itu, bila dia bermusafir. Satu zaman nanti Nabi kata Allah Ta'ala akan sempurnakan urusan agama ini sehingga orang yang menunggang sesuatu, berjalan, bermusafir, dia tak takut melainkan hanya takut pada Allah, dan juga takutkan serigala jika dia membawa kambing. Maksud Nabi SAW nak bagi tahu, Islam akan tersebar di seluruh tanah Arab. Kalau dia berjalan daripada Sana'a ke Hadramaut, dia tak takut. Kerana ada ulama yang mengatakan zaman tu Sana'a, jalan itu adalah jalan yang bahaya, banyak perompak-perompak jalanan, perompak-perompak padang pasir pada masa tu di situ. Maka kalau orang nak bermusafir di zaman tu, orang takut. Tapi Nabi janji, Nabi kata Allah akan sempurnakan urusan agama ni sehingga orang yang berjalan ni, pada zaman Islam telah tersebar, pada zaman Islam telah menjadi dominan di semenanjung Arab, orang yang berjalan daripada Sana'a ke Hadramaut tak takut melainkan takut pada Allah. Kerana semua pakat beriman belaka dah. Semua pakat takut pada Allah belaka dah. Kecuali takut pada serigala lah. Kerana serigala tu binatang buas kalau dia bawa kambing. Ini janji Nabi. Ini janji Allah. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bila Allah nak berikan kemenangan, ia merupakan satu janji yang pasti. Cuma mungkin kemenangan tu bukan di atas tangan kita lah. Mungkin kemenangan tu kita tak rasa. Seperti mana kita tengok dalam perjuangan Nabi SAW, Khadijah tak merasa kemenangan itu. Mus'ab bin Umair tak rasa kemenangan itu kerana dia terkorban di medan Uhud. Hanzalah tak merasalah kemenangan itu kerana dia tewas di perang Uhud. Hamzah, ayah saudara Nabi SAW yang digelar sebagai Asadullah, singa Allah, juga tidak merasalah kemenangan itu kerana mereka terkorban awal. Tetapi kemenangan itu, kemenangan pembukaan kota Mekah itu tidak mungkin akan dapat dirasa melainkan setelah benih perjuangan itu ditabur oleh Nabi SAW bermula daripada Gua Hira tu lagi. Sebab itu saya tertarik dengan saya lupa dah penceramah. Saya dengar ceramah dia tentang Sultan Muhammad Al-Fatih ni, saya tertarik. Sangat bagus dia punya pembentangan. Dia kata, hari ni kita duk kata Sultan Muhammad Al-Fatih adalah orang yang membuka kota Konstantinopel. Ialah dia orang yang hebat, tokoh yang besar. Tetapi dia kata dia hanya menyempurnakan kerja yang telah yang telah dimulakan oleh orang-orang sebelum dia, oleh sultan-sultan sebelum dia. Cuma yang mereka sebelum ni memulakan gerakan, cuma mereka tak berjaya untuk menghabiskan. Tetapi dia berjaya untuk menghabiskan. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kemenangan yang Nabi terima ketika mana membuka kota Mekah, kemenangan itu bermula sejak daripada benih yang Nabi tanam apabila Nabi menerima wahyu di Gua Hira. Tidak mungkin golongan Ansar itu mampu untuk melakukan apa-apa dalam memenangkan Islam tanpa ada bimbingan dan panduan daripada golongan Muhajirin. Muhajirin ini orang yang dah lama dengan Nabi SAW. Dan tidak mungkin Muhajirin itu dapat melakukan apa-apa
jika tidak dibantu oleh golongan Ansar, jika tidak diberikan tempat oleh golongan Ansar. Jadi Islam ini dia lengkap melengkapi. Islam ini memerlukan pengorbanan daripada semua. Jadi kita kena fikir bermula daripada hari ini. Kalau kita pernah fikir sebelumnya, alhamdulillah. Tapi bermula daripada hari ini, kalau kita nak fikir, kita kena fikir. Apakah sumbangan aku untuk agama ini? Apa yang aku dah buat untuk agama ini? Kita kena tanya pada diri kita. Dan kalau kita boleh jawab, alhamdulillah. Tapi kalau kita tak boleh jawab, we have to do something. Kita kena buat sesuatu supaya kita terlibat dalam mata rantai dakwah ini. Walaupun kita mungkin tak merasa kemenangan untuk menjadikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dominan, tetapi setidak-tidaknya kita terlibat dalam menabur benih. Apabila kemenangan itu datang, kita juga ada peranan dalam menabur benih tersebut. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, insya-Allah kita berhenti di sini. Minggu depan kita akan sambung kuliah Saudah Ummul Mukminin, Saudah bintu Zam'ah, insya-Allah. Dan jika ada kesempatan kita akan cuba untuk baca sedikit daripada kisah ataupun kelebihan Khadijah, Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar, siapa-siapa nak tegur saya boleh kalau ada saya silap di mana-mana, tolong bagi tahu. Wanita pertama masuk Islam Siti Khadijah ke? Ya, betul. Wanita yang pertama masuk Islam adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siapa nama-nama isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oh, banyak. Isteri Nabi ada ramai. Jadi kalau nak tahu kena ikut kuliah ni sampai habislah insya-Allah. Salam Dr. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengirim salam mengikut sunnah? Kalau ikut dalam hadis, kalau kita tengok dalam riwayat ni, um, kita tengok muka surat ni muka surat 46 tu. Faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni. Bacakan kepadanya salam. Bacakan kepadanya salam. Maksudnya kalau kita kata kirimkan kepadanya salam daripadaku, okeylah tu. Sudah memadai. Wallahu a'lam. Berapa siri kuliah ni tuan? Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu berapa siri kuliah ni. Saya main apa yang saya nak hurai, saya hurai. Jika ada kesempatan mungkin saya ingat 11 atau 12 kuliah kot. Itu pun agakkan saya lah. Belum tentu betul, belum tentu tidak. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Kenapa Gua Hira dipanggil sebagai Jabal Nur? Gua tu berada di Jabal. Jabal tu bukit. Gua tu berada di atas. Gua Hira tu berada di atas. Kenapa dipanggil Jabal Nur? Wallahu alam, saya tak tahulah kenapa dipanggil begitu. Ustaz tak penat ke pagi petang kuliah? Semoga Ustaz sentiasa diberikan kesihatan untuk terus mengajar kami. InsyaAllah tak penat lah. Tak penat. Kita rehat di akhirat nanti insyaAllah. Seperti mana Khadijah dia tak rehat dalam dunia, Allah Ta'ala bagi dia rehat dalam syurga. Kita pun doa tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat syurga. Amin. Syekh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau ada ternampak orang Islam berbangga mengaku minum arak, elok report jaiz ke buat tak tahu? Pertama kena pergi Kena pergi nasihat dia. Kena pergi amar makruf nahi mungkar. Kena buat nahi mungkar. Tapi kalau dia minum secara terang-terangan di depan orang, kita boleh report. Kerana dia telah mujahir bil bisu, ataupun kita panggil mujaharah bil mungkar. Dia telah menzahirkan kemungkaran. Maka dia boleh untuk diambil tindakan. Kalau sabit kesalahan memang kena. Wallahu a'lam. Adakah Waraqah bin Naufal dikira orang yang mula-mula masuk Islam? Waraqah bin Naufal, ulama berbeza pendapat tentang adakah dia ni sahabat ataupun tidak. Tetapi dari zahirnya menunjukkan dia memang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis memang nampak dia beriman. Sebab tu saya kata tadi Khadijah adalah perempuan yang pertama. Sebab Waraqah bukan perempuan. Waraqah bukan perempuan. So sebab itu dia digelar sebagai perempuan yang pertama. Adakah Waraqah beriman kepada Nabi ataupun tidak? Ini berdasarkan kepada hadis yang zahirnya, sebenarnya saya dah baca dah dalam kuliah lepas kita bincang dah. Sekejap saya cari balik. Okey. Muka surat 35, siapa yang ada buku saya ni. Oleh itu timbul khilaf daripada kalangan ulama, adakah Waraqah bin Naufal seorang sahabat atau tidak. Ada yang mengatakan beliau adalah sahabat, seperti Imam Tabari, Baghawi, Ibn Qani, Ibn Sakan dan sebagainya, seperti mana yang dinukilkan oleh Ibn Hajar dalam Al-Isabah. Ada yang mengatakan bahawa Waraqah bukan sahabat dan dia meninggal dunia pada zaman fatrah, maksudnya tak sempat masuk Islam lah. Tapi dia mengikut ajaran ahli kitab. Ini yang disebutkan oleh Ibn Kathir. Ini disebut oleh Ibn Kathir. Baik, ini juga pandangan yang dipegang oleh Ibn Hajar dalam Al-Isabah. Ada juga yang bertawakuf dalam masalah ni. Ada yang kata tak pastilah dia sahabat ke tidak. Tak pasti dia sahabat ke tidak. Ini seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Mandah. Okey, tetapi yang paling kuat dan yang penting, wallahu a'lam, Waraqah merupakan seorang mukmin, seorang yang bertauhid dan ahli syurga. Maksudnya, adakah dia ni mengikut syariat Nabi, orang yang pertama beriman dengan syariat Nabi ataupun tidak? Yang ni ulama khilaf. Ada yang kata ya, ada yang kata tidak. Tetapi dia memang orang yang bertauhid, orang yang beriman. Ini berdasarkan kepada hadis di dalam riwayat Al-Hakim. Aisyah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, la tasubbu Waraqah fa inni ra'aitu lahu jannah au jannatain. Jangan kamu mencela Waraqah kerana sesungguhnya aku melihat dia memperolehi sebuah ataupun dua buah syurga. Hakim mengatakan hadis ini sahih menurut syarah Imam Bukhari dan Muslim dan dipersetujui oleh Al-Imam Az-Zahabi. Jadi kalau kita tengok, adalah kelebihan tu pada Waraqah. Adakah nama Khadijah ada Siti ataupun sekadar tambahan? Namanya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Siti ini sebenarnya diambil daripada perkataan Sayyidati. Tuan saya, tuan perempuan saya. Maka digelar Siti, Sayyidati. Baik. Kenapa tidak diletakkan nama Mariah dalam salah satu nama dalam buku doktor? Kerana Mariah bukan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mariah merupakan hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapa Nabi dikira sebagai apa tuan? Muslim atau kafirun? Ulama ahli sunnah sendiri berbeza pendapat dalam masalah ni. Ulama ahli sunnah sendiri berbeza pendapat dalam masalah
status ibu bapa Nabi. Ada yang mengatakan ibu bapa Nabi ini tidak beriman. Ada yang mengatakan mereka ini ahli fatrah dan mereka akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua-dua mereka mempunyai dalil. Tetapi guru saya Syuaib Arnaud waktu kami tanya dia masalah ibu bapa Nabi ini, dia kata ibu bapa Nabi ahli fatrah yang mana mereka diampunkan oleh Allah. Itu pandangan dia lah. Itu pandangan dia, yang mana dia kata hadis-hadis yang mengatakan mereka ini tidak diampunkan oleh Allah dan sebagainya, dia kata itu mungkin perawi silap, dia kata. Kerana Allah Taala dalam Quran sebut wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab mana-mana kaum melainkan kami hantar rasul. Tetapi masing-masing ada dalil masing-masing. Tapi masalah ni tuan-tuan sangat sensitif. Bila kita berpandangan, bila kita menyebut pandangan khilaf ni pun kadang-kadang ada orang yang kecam kita. Dia kata tak hormat dengan ayah Nabi, tak hormat dengan ibu Nabi. Tetapi perbincangan dalam masalah ini sebenarnya memang ada di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Cuma kita nilai dan kita pegang mana pendapat yang tepat berdasarkan penilaian kita. Tak perlulah kita nak mengeluarkan orang daripada ahli sunnah kerana disebabkan perkara yang memang ulama sendiri berkhilaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Ada ke mana-mana kisah tentang anak-anak Khadijah sebelum beliau berkahwin dengan Rasulullah? Wallahu a'lam. Memang Khadijah radhiyallahu anha ada berkahwin dengan lelaki sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan kita semua tahulah Khadijah waktu kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau merupakan janda dan ada anak pun. Tapi saya tidak menjumpai biografinya. Mungkin saya tak cari, mungkin ada, wallahu alam, saya tak tahu. Saya tak tahu, mungkin ini soalan yang bagus, insya-Allah nanti saya cari jika ada. Wallahu alam tuan-tuan, cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Insya-Allah kita bertemu lagi pada masa yang akan datang. Kalau ada soalan yang terlepas tu saya minta maaf sebab banyak sangat soalan yang masuk. Yang bagi semangat pun ada, yang berdoa pun ada, yang kata very inspiring pun ada, kuliah malah alhamdulillah kalau ada yang mendapat semangat daripada apa yang saya sampaikan ni, alhamdulillah. Moga-moga tuan-tuan doakanlah untuk saya, semoga mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya berhenti dulu di sini. Insya-Allah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.